melihat sekiranya penumpang ianya meningkat, insya-Allah kerajaan akan mengambil pertimbangan untuk menaikkan taraf lapangan terbang Kota Baru. Mohon Datuk Speaker, saya sikit je berkaitan dengan perkara sama. Terima kasih Datuk Ketua. Kita isu Putrajaya minta satu lapangan terbang khas untuk Parlimen Putrajaya. Betul Ketua. Tadi kita berbincang banyak mengenai isu taraf sebuah lapangan terbang. Tarif. Kalau kita dengar Melaka disebut lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam, tapi bukan kategori antarabangsa pun. Jadi apa kriteria sebenar? Kriteria dijawab oleh menteri tadi bukan antarabangsa. Apa kriteria yang kementerian letak untuk menentukan sebuah lapangan terbang antarabangsa atau tidak? Ini yang disoalkan beberapa tadi yang saya nak minta menteri jawab secara detail sikit. Kalau tak ada, orang tulis. Terima kasih, Putrajaya. Yang Mohon Menteri, mohon satu soalan pendeknya. Saya dapati ada sebuah lapangan terbang di Pulau Pangkor. Cuma nak tahu status dia sama ada di dalam senarai Kementerian Pengangkutan ataupun hak individu tertentu. Terima kasih. Ya, Yang Mohon Menteri. Mengenai penarafan lapangan terbang antarabangsa ataupun domestik, ianya bergantung kepada jumlah penumpang setiap tahun. Jadi pihak kementerian ada peringkatnya. Sekiranya mencapai sesuatu peringkat penumpang setiap tahun itu tinggi, maka dianya akan diiktiraf sebagai penerbangan lapangan terbang antarabangsa. Dan mengenai Pulau Pangkor, memang ada dalam senarai kementerian sebagai lapangan terbang dipanggil airstrip. Pak Menteri, tadi dijelaskan bahawa kriterianya adalah kriteria penumpang. Tapi di kawasan Bukit Katil ada lapangan terbang antarabangsa dengan kadar penumpang average daripada tahun 2009-2012 hanya 24%. Jadi saya ingin nyatakan dengan perbelanjaan lebih mencecah 200 juta ringgit, apakah satu pelaburan yang berbaloi yang membabitkan wang rakyat 200 juta tetapi kekerapannya cukup kurang, dan saya tak tahu sama ada kerajaan negeri itu sah program lapangan terbang antarabangsa ataupun apa. Sebab ini memalukan. Dan sekarang ni ramai orang main layang kat lapangan tu sebab tak ada kapal terbang. Terima kasih Pak Menteri. Seperti saya sebutkan awal tadi, bahawa lapangan terbang, pembinaan lapangan terbang di Batu Berendam adalah untuk mewujudkan platform potensi ekonomi yang sememangnya Melaka telah menjadi bandar bersejarah, dan oleh kerana setiap lapangan terbang di negara kita, boleh dikatakan hampir setiap lapangan terbang ada proses menaik taraf, maka lapangan terbang Melaka pun tidak terkecuali untuk dinaik taraf seperti di Kota Baru. Terima kasih Muhammad Timbalan Menteri. Kalau sekiranya kriteria jumlah penumpang yang menjadi ukuran bagi menentukan sama ada lapangan terbang itu boleh dinaik tarafkan ke taraf antarabangsa, saya percaya lapangan terbang Kota Baru merekodkan antara jumlah penumpang yang paling tinggi di kalangan kesemua lapangan-lapangan terbang kecuali Kuala Lumpur dan Penang. Ya. Saya fikir
Dan adalah juga suatu perkara yang agak aneh di mana penumpang-penumpang terutama jemaah haji kalau daripada Kelantan mereka terpaksa ke Terengganu kerana di Terengganu ada penerbangan jemaah haji yang dibuat secara direct daripada Terengganu ke Jeddah, ya. Sedangkan di Terengganu itu sendiri jumlah penumpang yang menggunakan lapangan terbang Terengganu tak sampai pun 30% berbanding dengan jumlah penumpang yang ada di Kelantan. Saya faham masalah lapangan terbang Kota Baru adalah masalah landasannya tidak cukup bagi pendaratan Boeing. Saya fikir langkah yang paling baik bagi kerajaan ialah untuk mempertimbangkan supaya pembesaran lapangan terbang itu dilakukan supaya pendaratan Boeing boleh berlaku dan selari dengan dasar open sky policy, barangkali akan ada penerbangan-penerbangan antarabangsa yang boleh menggunakan lapangan tersebut. Hakikatnya lapangan terbang Kota Baru jauh lebih strategik daripada lapangan terbang Terengganu. Yang Mohd Ketirih, saya akan membawa cadangan daripada Yang Mohd untuk saya bincang di pihak kementerian. Seterusnya, Yang Mohd Datuk Speaker, mengenai isu kelewatan KLIA 2 seperti yang ditimbulkan oleh YB Lebah Pantai, kos penambahan KLIA 2 adalah disebabkan oleh peningkatan dan penambah skop asal projek. Peningkatan skop ini adalah akibat peningkatan keperluan daripada pihak kerajaan dan agensi-agensi berkaitan serta unjuran trafik penumpang yang agresif. Antara penambahan skop utama yang menyumbang kepada peningkatan kos untuk KLIA 2 ialah pertama ialah bangunan terminal yang lebih besar, yang mana pada awalnya adalah 2 tingkat tetapi sekarang telah dinaikkan 3 tingkat. Dan seterusnya penaik tarafan sistem pengendalian bagasi dan juga peningkatan bilangan aircraft stands, dan juga selain itu landasan 3 yang lebih panjang daripada yang asal dan kawasan tanah yang lebih luas. Seterusnya menara kawalan trafik yang baru, iaitu Air Traffic Control Tower, dan juga seterusnya peningkatan dalam infrastruktur lain seperti jalan raya yang juga perlu dibuat bertingkat. Kemudian ruang komersial yang lebih besar dan perkhidmatan aerobridge untuk kemudahan dan keselamatan orang kurang upaya, warga emas, ibu mengandung dan kanak-kanak terutamanya ketika cuaca buruk. Walaupun wujudnya perubahan skop yang telah menyebabkan peningkatan kos KLIA 2, rating agensi Malaysia masih mengekalkan perakuan pengiktirafan pangkat AAA untuk MAHB sebagai refleksi keyakinan terhadap kebolehdirian KLIA yang kekal utuh. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih juga Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab. Saya hanya ingin tekankan kita bukan bercakap tentang penambahan yang sedikit daripada 1.9 bilion ringgit